Hai, Assalamualaikum. Salam sejahtera. So, hari ini kita akan meneruskan kelas amali kita untuk amali seterusnya, iaitu pengendalian ataupun menjalankan eksperimen menggunakan mesin wind tunnel. Okey, sebelum kita menjalankan ataupun menggunakan mesin ini, kita perlulah mengutamakan keselamatan supaya tidak berlakunya kemalangan ataupun kecederaan semasa mengendalikan mesin ini. So, untuk yang pertama sekali, kita perlulah menggunakan ataupun memakai safety yang ada, memastikan adanya earplug untuk menjalankan eksperimen ini. Yang tu yang pertama. Dan yang kedua, kita perlulah memakai kasut. Okey, sekiranya ada benda asing ataupun benda-benda tajam di permukaan, mungkin kita boleh elakkan daripada diri kita tercedera. Yang tu yang kedua. Dan yang ketiga, kita perlulah menanggalkan segala peralatan ataupun perkakas yang ada pada diri kita, seperti contoh anting-anting, cincin, okey, cincin, dan juga jam. Dan sekiranya ada benda-benda yang mengganggu kita seperti handphone ataupun kunci, kita perlulah letak di tempat yang sesuai. Okey, di sini saya ingin menunjukkan beberapa keselamatan yang perlu kita utamakan. Dan akhir sekali, kita perlulah menggunakan pelitup muka dan hidung semasa menjalankan eksperimen ataupun menjalankan mesin ini. Sekian, terima kasih. Okey. Di belakang saya ini adalah mesin wind tunnel. Mesin ini adalah digunakan untuk menentukan daya angin yang terdapat pada sesebuah kenderaan apabila dalam keadaan kelajuan tertentu. Okey, dia akan mengukurkan daya horizontal dan daya vertikal. Okey, yang daya tersebut akan terkesan disebabkan oleh permukaan depan kenderaan tersebut. Okey, jadi drag force ni dia tak semestinya menghasilkan daya yang negatif terhadap kenderaan. Ada juga yang menghasilkan daya positif. Contohnya kapal terbang lah, dia menggunakan konsep high pressure, low pressure yang akan menentukan kenderaan ataupun kapal terbang tersebut boleh naik ke atas ataupun ke bawah. Contohnya macam F1, dia punya kenderaan adalah ringan, jadi kenderaan tersebut boleh kekal dalam keadaan di atas jalan walaupun dalam keadaan kelajuan yang tinggi, di mana daya daripada drag force ni tadi akan membantu untuk menekan kenderaan tersebut kekal di atas jalan raya. Okey, baik. Apa itu wind tunnel punya komponen? Antaranya adalah inlet, test chamber dan juga outlet. Inlet ni adalah angin masuk lah, sebab kita akan perlukan angin untuk simulate kita punya kelajuan kenderaan, yang mana kelajuan tersebut akan disimulasikan oleh motor yang terdapat di bahagian outlet. Okey, motor tersebut kita akan setkan dia punya kelajuan pada kita punya komputer. Contoh, kita letakkan kelajuan 110 pada kita punya komputer. Jadi putaran kipas tersebut akan akan simulatekan kelajuan 110 tersebut, yang mana kita akan letakkan kita punya kenderaan tersebut di bahagian test chamber. Test chamber ni kita boleh letakkan model yang berskala, mengikut kita punya skala yang sesuai lah. Okey, contohnya macam yang kita ada kat sekarang ni, kat sini kita ada satu model kapal terbang yang berskala 164. Okey, begitu juga kenderaan 124 pun boleh, ikut kesesuaian test chamber kita. Jadi model ini kita akan pasangkan pada kita punya test chamber di sini. Okey, kita akan setkan kelajuan, motor akan berpusing, angin akan disedut daripada hadapan dan akan lalu pada kita punya kenderaan. Okey, perubahan yang akan terhasil pada kita punya kenderaan ni ataupun kapal terbang ni akan dikesan oleh kita punya sensor. Sensor yang anda lihat dalam test chamber ni, dia akan mengukur vertical force. Okey, dia akan mengukur drag force, yang mana kita akan guna pakai untuk menentukan tahap kecekapan sesebuah kenderaan.
tahap ataupun capability sebuah kenderaan, adakah ia baik ataupun kurang baik, ia akan menentukan melalui ukuran yang kita akan rekodkan pada kita punya komputer. Okey, baik. Untuk kita hidupkan mesin ini, perkara yang pertama sekali adalah kita mesti menghidupkan main power supply. Okey, di mana main power supply berada pada kedudukan off. Kita perlu tekannya pada kedudukan on. Di mana apabila kita on sahaja, inverter akan hidup. Okey. Seperti yang anda lihat, kipas inverter telah bergerak menunjukkan adanya power supply. Inverter ni adalah bertujuan untuk kita convertkan daripada AC current untuk mengalirkan current pada motor DC current. So that's why kita perlu menggunakan inverter yang berada di sini. Okey, seterusnya kita akan menghidupkan punca kuasa untuk komputer. Okey. Dan komputer ini juga kita perlukan untuk kita running kita punya software. Perkara yang pertama, kita perlu turn on this power supply. Okey. Kemudian plug akan menyala dan kemudian inverter ni juga akan menyala untuk menghidupkan komputer dan sebagainya, peralatan di wind tunnel. Okey. Seterusnya kita akan pergi kepada paparan skrin pada komputer. Okey, baik. Untuk paparan skrin pada komputer, kita perlu hidupkan komputer ini dahulu. Okey, baik. Kita dah onkan komputer dan komputer berfungsi. Mula berfungsi. Okey, baik. Seterusnya kita akan pergi kepada macam mana ataupun apakah aplikasi yang perlu kita gunakan untuk kita menggerakkan ataupun menjalankan eksperimen bersama wind tunnel ini. Okay, baik. Setelah komputer dibuka, kita akan pergi kepada software yang berkaitan lah untuk kita punya Aerolab, iaitu ini softwarenya, Aeroware Shortcut ni. Okay, kemudian dia akan masuk dia punya software. Jadi segala data yang direkodkan pada kita punya wind tunnel akan masuk kepada software ini. Okey, seterusnya kita perlu masukkan kita punya model lah. Kalau kita nampak kat sini, kita akan gunakan dua contoh model yang mana berbentuk bulat dan flat. Jadi kedua-dua model ni akan menggambarkan macam mana keadaan yang berlaku pada kita punya drag force yang kita akan ukur pada kita punya software. Okey, baik, kita akan mulakan dengan kita punya sphere. Okey, first of all kita akan buka kita punya test chamber. Okey, kita akan sangkutkan pada sandal dia. Kita akan masukkan pada bahagian lubang yang telah disediakan. Lubang ni ada satu bahagian groove ni untuk snap fit kita punya model. Okey. Okey, pastikan model sangkut, kemudian baru kita boleh tutup kita punya test chamber. Pastikan test chamber dalam keadaan rapat dan terkunci. Baik, kita pergi kepada kita punya software. Okey, dekat sini bila kita buka, temperature, humidity, barometer semua disetkan pada dalam keadaan yang default. Jadi kita perlu tukar dalam keadaan yang semasa. Antaranya temperature. Dalam keadaan bilik ni kita perlu ukur pada kita punya sensor jugalah, room temperature sensor, yang mana kita dah ukur tadi. Temperature-nya adalah okey, kita akan perlu tukarkan dulu unit dia kepada unit metrik. Tukarkan kepada kita punya temperature kepada 25. Humidity boleh kekalkan sebab sama dengan bacaan kita.
Barometer kita ikut kepada kita punya bacaan 1 bar, iaitu kita convert kepada unit Pascal 101.325 Pascal. Okey, itu kita punya tekanan udara semasa lah. Kemudian kita tekan kepada kita punya enable DAQ. DAQ ni apa? DAQ ni adalah kita punya data acquisition system yang mana dia akan measure. DAQ ni apa? DAQ ni adalah data acquisition system yang mana dia akan measure kita punya force, kita punya speed dalam kita punya test chamber. Dia data acquisition system. Okey, bila kita enable, okey, kalau kita tengok kat bawah ni, dia akan start acquire data, dia akan start collect data. Okey, kalau kita tengok ada perubahan pada velocity, model pressure dan dynamic pressure ni, kita perlu setkan kepada 0. Kita akan tekan tab. Jadi kalau kita nampak perubahan menghampiri 0 untuk kesemua bacaan. Okey, kita pergi kepada tab PGB setting. Begitu juga kita akan setkan kepada 0. Right. Kemudian seterusnya kita akan fokuskan kepada bacaan velocity dan bacaan pada axial force. Axial force ni adalah kita punya drag force yang kita akan ukur. Kalau kita refer kepada kita punya equation, okey, CD ni adalah drag coefficient yang kita akan measure, yang kita akan calculate. Yang kita akan measure adalah pada bahagian force, FD, drag force. Yang ni kita akan dapatkan pada dalam axial force ni. Manakala velocity ni adalah kita punya pemboleh ubah yang kita akan ukur. V. A dengan density ni, area dan density ni adalah tetaplah yang kita dah measure tadi. Okey. Kemudian dekat bahagian tepi ni kita akan nampak ada perkataan start wind tunnel dan velocity control. Start wind tunnel dia boleh dikawal mengikut kelajuan RPM ataupun velocity. Jadi paparan kat sini dia menunjukkan keadaan velocity. Jadi kalau kita ubah RPM, dia takkan ikut perubahan tersebut sebab kita dah setkan kepada velocity. Jadi seperti yang kita nak buat pada kita punya eksperimen ni, kita akan ikut perubahan pada velocity set point. Okey. Contohnya kita setkan kepada 10 meter per second. Alright, kita tekan start wind tunnel. Okey, seperti yang dijangkakan, perubahan velocity akan berlaku berdasarkan set point yang telah kita tetapkan, iaitu 10 meter per second. Okey, perubahan pada axial force juga akan berlaku disebabkan perubahan kelajuan. Okey. Jadi bacaan pertama sudah boleh direkodkan pada kelajuan lebih kurang 10 meter per second. Axial force ataupun drag force yang kita rekodkan adalah sebanyak 0.08 Newton. Okey. Jika kita naikkan kita punya velocity set point kepada 15 bagi contoh, sudah pastinya dia akan menaikkan juga kita punya drag force ataupun axial force. Okey. Velocity dalam keadaan yang meningkat menuju kepada 15 meter per second. Okey, pertambahan pada axial force juga berlaku kepada 0.22 0.23. okey. Jadi kita tingkatkan lagi bacaan kepada 20 untuk melihat data kita dalam bentuk graf, untuk kita plotkan dalam data kita kan. Tukar kepada 20. Kipas akan terus bergerak dengan keadaan seperti yang kita setkan kepada kita punya velocity set point Jadi meningkat kepada 20 dan dia akan stable. Okey, axial force bertambah daripada 0.23 tadi, 24 tadi kepada 0.47. Okey, baik. Jadi kat sini kita nampak maksudnya perubahan pada kita punya velocity akan berlaku juga pada kita punya drag force ataupun axial force. Okey. Kemudian setelah selesai untuk model pertama, kita akan tekan pada bahagian stop tunnel untuk memberhentikan kita punya kipas wind tunnel, dan RPM kipas pun akan berhenti kepada 0.
Okey. Kemudian kita boleh tukarkan kita punya model kepada model yang okey. Kita akan tukarkan kepada model yang flat. Okey. First kali kita akan buka kita punya model yang lama. Sangkutkan, keluarkan model yang lama. Okey, gantikan dengan model yang baru. Kali ni kita cuba kekalkan dia punya frontal area. Kalau kita lihat pada depan, frontal area masih sama. Bezanya pada shape dia. Yang ni sphere, yang ni flat. Secara teori, flat akan menghasilkan drag yang lebih tinggi kalau kita compare dengan sphere. Sebab kalau kita tengok kat sini, bila angin lalu, dia akan pecahkan angin tersebut. Jadi dia akan mengurangkan kita punya axial force ataupun drag force. Tapi kalau kita letak pada flat, dia akan tekan kita punya flat force permukaan ni dan dia akan menghasilkan daya yang lebih tinggi. Itu secara teori. Jadi kita akan buktikan secara praktikal. Kita akan installkan kita punya flat surface ni tadi dengan area yang sama ke dalam kita punya test chamber. Okey. Kemudian kita tutupkan kita punya test chamber. Pastikan rapat supaya angin tidak terkeluar. Kuncikan untuk safety. Okey. Jadi ini DAQ kita telah enable. Kita lihat kepada kita punya axial force dengan velocity. Okay, kita mulakan dengan sama seperti yang sebelum ni, iaitu 10 meter per second. Velocity control telah disetkan. Start kita punya tunnel. Okay, kita lihat pada bahagian velocity, dia akan setkan kepada 10 meter per second. Alright. Ok, nilai dia adalah 0.08. Ok, kita naikkan secara increment sebanyak 5 meter per second, iaitu kita pergi kepada 15. Kalau kita refer balik kepada previous punya eksperimen yang bulat tadi, bila kita setkan kepada 20, axial force pada keadaan sphere baru capai 0.4. Tapi bila keadaan flat, 15 pun dah capai 0.4. Jadi kat sini pun kita dah nampak yang mana keadaan flat ni akan memberikan axial force yang lebih tinggi kalau compare dengan bulat. Okay, tadi yang bulat tadi 20 meter per second baru capai 0.4. Jadi kalau untuk yang flat, kalau kita setkan kepada 20, dia akan lebih tinggi lagi, lebih daripada 0.4. Okay, seperti yang dijangkakan, apabila cecah sahaja 20 meter per second, axial force yang terhasil pada permukaan yang rata menghasilkan daya lebih kurang 1 Newton. Okey. Kita ambil data dan kita stop wind tunnel. Okay, seperti yang kita telah buktikan secara teori tadi, ini membuktikan bahawa permukaan yang flat dengan surface area yang sama akan menghasilkan daya lebih tinggi kerana keadaan permukaan objek tersebut. Jadi apabila kita balik kepada kita punya praktikal, sebuah kenderaan akan mempengaruhi hasil kecekapan kenderaan tersebut. Baik. Jadi data yang kita telah kumpulkan ada 4 objek yang kita akan tunjukkan sebentar lagi. Keempat-empat objek ni kita akan rekodkan dalam bentuk graph speed versus dengan kita punya drag force.
dan dia akan convertkan kepada graf yang kedua, iaitu speed versus drag coefficient. Okey, dan kita akan kongsikan kepada pelajar data yang telah kita rekodkan untuk pelajar hasilkan graf untuk report. Baik. Okey, baik. Seperti yang anda telah lihat sebelum ini, perjalanan eksperimen ataupun perjalanan kajian-kajian ini berkenaan dengan drag force dan drag coefficient. So anda telah lihat penggunaan beberapa model. Okey. So untuk eksperimen ini kami akan menjalankan 4 model. Okey, model yang pertama model berbentuk bulat, model yang kedua model yang flat, model yang ketiga adalah model berbentuk cembung, dan ini berbentuk cengkung. Di mana keempat-empat model ini mempunyai jejari ataupun diameter yang sama, hanya dipengaruhi oleh bentuknya sahaja. Secara teorinya, yang bentuk bulat ini, model berbentuk bulat dan model berbentuk cembung ini akan memberikan drag force yang seakan-akan sama, akan tetapi disebabkan oleh bentuknya yang berbeza, angin akan mengikut bentuk bulat ini sehingga ke belakang. Tetapi untuk model yang cembung, angin akan melalui permukaan pada cengkung dan akan membantu model ini untuk bergerak ke hadapan. Dia akan mengikut bentuk. Okey, so akan ada sedikit sebanyak drag force dan drag coefficient yang berbeza, tetapi secara teori tak jauh berbeza. Okey, untuk merekodkan graf anda, kami akan sediakan raw material di dalam Excel file, di mana graf yang anda perlu bina ataupun anda perlu buat di dalam report anda adalah drag force versus speed dan drag coefficient versus speed. So di mana data yang eksperimen ini akan menghasilkan drag force versus velocity, dan anda perlu come out dengan drag coefficient versus velocity untuk setiap model yang kami sediakan dalam raw material ini. So untuk itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.